Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. InsyaAllah kali ini kita akan bicara berkenaan dengan Islam dan akal. Selepas mana kita dah mengetahui berkenaan dengan semalam atau sebelum daripada ini Islam dan logik fikir, kali ini kita nak berbincang serta berkongsi berkenaan dengan penulisan yang bertajuk Islam dan akal. Bila kita sebut Islam dan akal, maka di situ kita nak tahu apa sebenarnya kedudukan akal dan peranan akal serta kepentingan anugerah akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Yang pertama sekali, akal tempat taklifan. Akal merupakan anugerah terpenting bagi manusia yang membezakan manusia dengan haiwan khususnya. Akal merupakan tempat daya berfikir manusia dan merupakan mesin menyerap dan menganalisis data. Itu anugerah yang Allah Taala berikan kepada manusia. Sebagaimana yang pernah kita nyatakan pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami, yakni Allah, menciptakan manusia pada sebaik-baik kejadian. Yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain adalah akal itu sendiri. Sebab itu tanggungjawab agama atau taklifan digantung pada akal yang waras dan mencapai umur yang balik. Kaedah menyebutkan al-aqlu manutum bitakalif, akal tempat bergantung taklifan-taklifan. Maksudnya apa? Tanpa akal yang waras ataupun orang yang gila, seseorang terlepas dari tanggungjawab agama dan dosa pahala ke atasnya. Bila kita belajar fiqh dalam sesuatu ibadah, kita akan belajar syarat-syarat wajib. Di antaranya Islam, baligh dan berakal. Makna kata orang gila, orang yang tidak waras, mereka ini tidak diwajibkan sesuatu pensyariatan kepada mereka. Kerana apa? Kerana pentaklifan tadi tak berlaku disebabkan mereka tidak memiliki akal yang waras. Kalau orang gila, bagaimana dia nak melakukan ibadah? Bagaimana dia nak menjaga niat dan bagaimana dia nak belajar? Bermaksud di situ dia telah ditarik taklifan ke atasnya dan tidak ada dosa pahala ke atas orang-orang gila tersebut itulah. Ini kita boleh lihat bagaimana hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin, 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis saghiri hatta yakbira wa 'anil majnuni hatta yaqila aw yufiqa." Diangkat kalam, maksudnya taklifan, tak dikira berdosa ke atas daripada tiga golongan. Siapa? Orang yang tidur sehingga terjaga, kanak-kanak sehingga ia dewasa, yakni capai usia baligh, dan orang gila sehingga ia berakal atau sedar kembali. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga golongan ini dah akal mereka belum lagi waras ataupun sepenuhnya. Kanak-kanak belum lagi baligh, belum lagi matang, belum lagi memiliki ar-rushd dalam nak berfikir secara terbimbing. Orang yang tidur, orang yang tidak boleh menggunakan akal kerana sedang tidur. Sebabkan itulah kalau mereka yang tidur sebelum daripada suatu waktu dan terjaga selepas luputnya suatu waktu, memang wajib qada, tetapi dia tidak berdosa sekiranya bukan sengaja untuk niat tinggalkan solat tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang tidur pukul 12 kerana keletihan ataupun kerana kesakitan, kepenatan pukul 12 sebelum masuk waktu zuhur, kemudian dia terjaga selepas masuknya waktu asar, yakni pukul 5.30 dia terjaga, maka memang wajib qada waktu zuhur tersebut, tapi dia tidak dikira berdosa dengan luputnya solat zuhur tunai tadi kerana dia dalam keadaan sedang tidur, akalnya tidak boleh berfungsi dan bukan sengaja dengan niat tidurnya itu untuk meninggalkan suatu kewajiban. Tetapi tetap kena qada lah, cuma tidak berdosa. Hebatnya manusia itu digunakan akal sehingga mampu mengatasi makhluk lain yang lebih besar dari saiznya. Kerana kebolehan dan kemampuan akal memperolehi ilmu dan mengembangkan pengetahuan sehingga mencapai kemajuan teknologi semasa. Manusia tak ada sayap, tapi manusia boleh terbang, menerusi kapal terbang lah. Bahkan boleh mengatasi kelajuan burung. Manusia tidak ada insang sebagaimana hidupan laut.
yang boleh berada di dalam air selama tempoh yang lama, kerana fungsi insang tadi itu untuk hidupan tersebut proses pernafasan. Tapi manusia boleh juga berada di bawah lautan dengan teknologi kapal selam. Tak, manusia tak mampu nak berjalan atas air kerana permukaan air tadi itu bukan sebagaimana permukaan tanah, tapi manusia mampu nak melayari lautan, air, laut tersebut. Kerana apa? Kerana teknologi kapal, sampan, perahu yang Allah Ta'ala berikan akal manusia ini untuk berfikir, menganalisis, mengkaji dan mengembangkan untuk kehidupan mereka. Itu hebatnya manusia ini, Allah Ta'ala kurniakan akal. Baik. Jadi akal, seterusnya akal termasuk daruriyatul khams. Dalam disiplin ilmu maqasid asy-syariah yang membicarakan berkenaan tujuan sesuatu pensyariatan, dinyatakan bahawa daruriyatul khams. Apa daruriyatul khams? 5 keperluan asas manusia. Antaranya adalah hifzul aql, iaitulah memelihara akal. Ada 5 hifzul din, memelihara agama; hifzul nafs, memelihara nyawa; hifzul aql, memelihara akal; hifzul nasab wal arad, memelihara keturunan dan marwah; dan hifzul mal, memelihara harta. Ini kerana tanpa akal manusia tiada keistimewaan mereka. Begitu juga tanpa akal yang waras menjadikan manusia boleh jadi lebih teruk dari nilai kebinatangan. Tak, sama ada dia tidak berfikir secara waras sehingga dia boleh membunuh isteri dan anak-anak dia, maka ini adalah satu nilai yang lebih teruk daripada nilai kemanusiaan. Tak, baik. Ini kerana sehubungan memelihara akal ini mestilah dari 2 aspek. Jadi bila sebut akal ni daruriyatul khams, bagaimana kita nak jaga akal, kena lihat dalam setiap maqasid syariah, dalam suatu pemeliharaan 5 perkara asas mesti terbina dengan 2 perkara. Satu dipanggil insya ataupun bina, kita dengan membina dia, membina akal tadi. Yang kedua, kita mempertahankan dia, hifz. Dari sudut membina akal adalah dengan kewajipan menuntut ilmu. Maka kalau orang tadi nak menjaga akal dia, nak memelihara akal dia, adalah orang yang mesti rajin menuntut ilmu. Kerana dengan menuntut ilmu tadi itu, ilmu akan menjadikan seseorang itu lebih rasional dan mengenali sesuatu. Kerana manusia ini akan bermusuh dengan apa yang dia jahil. Manusia ini akan bermusuh dengan apa yang dia jahil. Lantaran itu Allah Ta'ala mengangkat darjat orang berilmu serta menyatakan secara jelas perbezaan antara mereka yang berilmu dengan mereka yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab." Katakanlah kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak tahu? Ini perbezaan orang yang berilmu dan tidak. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna, ulul albab. Surah Az-Zumar ayat 9. Itu pertama. Jadi memelihara akal ni mesti menuntut ilmu, mesti mempelajari sesuatu, mesti kita panggil membaca, tambahkan pengetahuan, dan kemudian menjaga akal dari sudut mempertahankannya, iaitulah antaranya pensyariatan arak mengharamkan, pensyariatan mengharamkan arak, serta apa sahaja yang mempunyai illah kepada pengharaman arak, iaitulah perkara-perkara yang memabukkan. Baik. Ini kerana arak dan apa jua jenis yang memabukkan akan menyebabkan akal tidak sempurna dan menghilangkan pertimbangan rasional dan kewarasan. Maka bila manusia hilang kewarasan, tidak lagi dapat berfikir secara rasional, akan membawa dan juga mengundang musibah dan bahana malapetaka. Bukan sekadar pada diri mereka, tapi kepada keluarga dan masyarakat di luar yang berada di sekeliling kita. Sebab itu sebagaimana kejadian kes-kes pemandu mabuk, bukan sekadar mereka membahayakan nyawa mereka, malah yang lebih sadis dan lebih teruk lagi, berlakunya kemalangan mengorbankan nyawa yang tak bersalah. Pemandu yang sengaja mabuk tak mati, hanya cedera ringan, tetapi pemandu yang tak bersalah yang terkorban dalam kes ataupun kejadian kemalangan disebabkan pemandu mabuk tadi itu. Ada? Maka Nabi SAW menyatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan tersebut dikira arak. Kerana arak itu bukan hanya pada nama sahaja, tetapi ia adalah pada minuman yang mengalami proses memabukkan.
dan disahkan dia memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu dihukumkan haram. Riwayat Muslim. Sikit ke banyak ke haram. Apabila sesuatu minuman itu dah disahkan mengalami proses yang menghasilkan minuman memabukkan, maka dia haram. Sekalipun di saat orang minum minuman itu pada kadar kuantiti yang sedikit tetapi belum lagi mabuk, tetap haram kerana minuman itu telah disahkan memabukkan. Cuma keupayaan atau kadar berapa seseorang tadi mabuk dengan minum tadi itu bukan jadi ukuran dia. Tak boleh nak dijadikan hujah, saya minum tapi saya tak mabuk. Tak boleh. Ukuran dia bila sesuatu minuman itu telah disahkan mengalami proses pemeraman dan menghasilkan, kita panggil perkara yang mabukkan, maka secara mutlak perkara itu diharamkan. Hebat akal, namun ia mesti dipandu dengan agama. Sehebat-hebat akal, namun ia tidak boleh dibiarkan tanpa panduan agama. Akal yang tidak menuruti panduan agama secara langsung menuruti hawa nafsu. Akal tidak boleh dibiarkan operasi sendiri, melainkan dengan bimbingan agama dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan itu, proses keilmuan ialah membawa seseorang mengenali Allah. Belajar jadi pandai ni untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pertama berkaitan ilmu menerusi suruhan membaca, iaitu Iqra, tidak terhenti sekadar mekanisme amalan membaca, tetapi dihubungkan dengan mengenal Allah menerusi namanya. Berdasarkan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Surah Al-Alaq ayat yang pertama. Tidak sekadar Iqra satu ayat, tak, tapi satu ayat yang penuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Akal perlu dibimbing dengan panduan agama. Seterusnya, akal akan membimbing nafsu ke arah fitrah yang diciptakan oleh Allah. Larangan mengikut nafsu tanpa dibimbing wahyu ini disebutkan beberapa tempat sebagai peringatan kepada manusia. Antara firman Allah Subhanahu wa taala, Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepada kamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu, kerana yang demikian akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Surah Sad ayat 29. Sebabkan itu, akal sekalipun hebat dan pandai dalam menganalisis suatu maklumat, namun penentu kepada kebenaran ialah apabila sesuatu menepati Al-Quran dan Sunnah. Kebenaran tadi bukan apabila sesuatu diterima oleh logik akal semata-mata, tetapi ia mestilah menepati kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebabkan itu, bagaimana kita nak mengetahui logik fikir itu adalah dengan cara berpandukan hujah. Logik akal sekadar terhad pada akal, tapi logik fikir adalah bagaimana akal menerima sesuatu hujah tadi itu. Ini boleh dilihat kepada video sebelum pada ini yang bertajuk Islam dan Logik Fikir. Baik. Akal tugasnya berfikir. Walaupun akal dituntut berpandukan wahyu agama, namun ia bukan menjadi penghalang atau alasan untuk manusia tidak berfikir. Jangan pula lepas ni buat alasan, saya tak nak mengajar, saya tak nak belajar, saya tak nak berfikir, tak nak menyelidik, kerana kita tak boleh difikir. Tak, akal disuruh untuk berfikir. Malah Al-Quran sendiri menuntut manusia berfikir dengan cara yang benar. Berfikir dengan cara yang benar akan menjadikan manusia mengenali Allah, menerusi memahami kekuasaan penciptaan Allah. Berfikir dan merenungi kejadian alam yang membawa manusia mengkagumi dan mengagungkan ciptaan Allah merupakan satu tuntutan dan ibadah. Kita tengok kejadian alam dan kita memahami kejadian alam, membawa kita mengenal Allah, membawa kita mengenali Allah, kita insaf, kita kembali pada Allah, itu juga adalah suatu ibadah. Sebagaimana dalam firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang sentiasa menyebut mengasihi Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring sekalipun.
Dan mereka juga memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan perkara-perkara ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Surah Ali Imran ayat 190-191. Ini menunjukkan peranan akal hakikatnya diiktiraf oleh Islam. Hanya saja yang ditekankan adalah cara berfikir oleh akal mestilah menerusi manhaj atau disiplin ilmu yang benar, bukan hanya mengagak-agak atau secara sembrono yang mengakibatkan kepada sentimen, emosi dan semangat semata-mata tanpa didasari kefahaman yang sahih. Dengan cara berfikir yang betul dan manhaj yang benar, setiap ijtihad kalangan mujtahid dan alim ulama memperoleh pahala. Kerana apa? Kerana dia telah melaksanakan akal dengan cara yang betul. Ini boleh dilihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Apabila seorang menjatuhkan suatu hukum, maka dia beristihad, kemudian istihadnya betul, maka dia beroleh 2 pahala. Jika dia beristihad namun salah, dia beroleh 1 pahala. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim menunjukkan kedua-duanya dapat pahala. Betul atau tidak, atas kita panggil keputusan akhir. Tapi dengan cara berfikir itu tetap memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apatah lagi kalau kita lihat suasana persekitaran kehidupan kita mengalami perkembangan. Suasana zaman sekarang tak sama dengan 50 tahun yang lepas, apatah lagi dengan 100-200 tahun yang lepas. Maka di sinilah menuntut kepada pemikiran dan juga akal kita melaksanakan tugas, iaitulah mengkaji, menyelidik bagi memastikan meneruskan relevansi syariat tadi itu sepanjang zaman. Dan inilah menjadi bukti keistimewaan syariat Islam, teguh pada dasar dan prinsip serta anjal dan fleksibel, yakni murunah pada pendekatan teknikal. Di sinilah nilai pentingnya sesuatu ijtihad tersebut. Baik. Maka dalam masa yang sama, akal wajib jauhi doktrin liberalism. Antara serangan pemikiran ke atas corak berfikir ialah serangan liberalism. Ini kerana doktrin liberalism tidak mahu akal terkongkong dengan panduan agama. Liberal menganggap agama ni mengongkong. Maka dia nak menuntut akal tadi tu, jangan berfikir tentang agama, jangan berfikir berpandukan agama. Bagi puak liberal, kongkongan agama ke atas pemikiran manusia menjadikan manusia itu umat yang mundur ke belakang. Hakikatnya Islam tak mengongkong umat untuk berfikir. Islam memimpin akal dengan menunjukkan cara berfikir yang selamat membawa kebaikan. Di sana ada beza berfikir di luar kotak dengan berfikir otaknya kat luar. Islam tidak menghalang berfikir di luar kotak, suatu kreativiti, suatu pemikiran yang kritis untuk membawa kebaikan, manfaat yang umum untuk kita menepani cabaran semasa yang tak terdapat cabaran itu pada waktu yang lalu. Tapi Islam menolak berfikir otaknya kat luar. Maksud kata berfikir tak guna otak. Jadi kerana apa? Kerana fikirannya nak sesuatu perkara walaupun agama dilanggar, maka itu berfikir dengan otaknya di luar. Liberalism mendakwa mahukan akal yang bebas, namun hakikatnya mereka sebenarnya terkongkong dengan nafsu dan emosi, menjadikan kewarasan pertimbangan oleh akal tanpa memikirkan nasib keberuntungan di akhirat kelak. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik agar sesuatu bicara ya mestilah dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bercakap perkara yang baik ataupun diam, yakni daripada kata-kata yang sia-sia ataupun yang tak elok. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bahaya berfikir tanpa panduan wahyu bukan sekadar bahaya dari sudut duniawi, malah memberi kesan pegangan agama sehingga kesannya di hari akhirat. Liberalism membawa akal keluar dari pegangan agama atas alasan kebebasan, namun hakikatnya mereka adalah golongan yang terbabas. Maka antara kesan doktrin liberalism yang berlaku di Malaysia, kalau kita boleh lihat secara khususnya, yang pertama, mereka memperjuangkan kebebasan media secara mutlak, termasuk mengecam tindakan kerajaan mengawasi filem-filem atau buku-buku yang boleh mengancam kesucian agama Islam dan anutan Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara ini. Nak kebebasan tak kisah, walaupun kebebasan tadi itu
tak terikat dengan kefahaman yang sahih, nak mengkritik, nak menghina, nak apa, asal nama kebebasan. Ini kebebasan mutlak yang mereka mahukan, yang membawa kepada keburukan dan tidak mengikut panduan agama lah. Yang keduanya, mereka juga memperjuangkan kebebasan golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender, LGBT secara terbuka, bagi menuntut supaya setiap individu diberikan hak dan kebebasan untuk memperlakukan apa sahaja yang dia mahu terhadap seksualiti dan tubuhnya. Nak jadi gay ke, nak jadi lesbian ke, nak tukar jantina ke, maka ini satu bentuk kebebasan oleh pendokong-pendokong liberal. Sedangkan perkara tadi itu dalam Islam adalah bercanggah dengan agama dan bercanggah dengan fitrah. Dan yang terakhir, yang ketiga, mereka golongan liberal juga menolak dan mempertikaikan fatwa-fatwa yang dikatakan kononnya mengongkong kebebasan hak asasi manusia dan masyarakat majmuk, seperti fatwa pengharaman Valentine's Day, Islam liberal, doa bersama bukan Islam dan lain-lain lagi. Maka ini adalah satu gerakan mereka dalam nak mengangkat kebebasan atas nama liberalism. Mengangkat doktrin liberalism atas nama kebebasan. Mana kata akal mereka ini kononnya bahawa bebas, tapi hakikatnya cara berfikir mereka adalah yang terbabas. Sebab itu, bagaimana Islam memberikan kedudukan dan peri pentingnya akal ini, dalam masa yang sama mestilah dalam keadaan yang terpimpin, yang mengikut manhaj cara berfikir yang benar sebagaimana yang dianjurkan dan ditunjukkan oleh panduan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan mendapat manfaat kita bersama untuk kita punya perkongsian kali ini berkaitan dengan Islam dan akal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.